Nak pujilah Ustaz Ebik Liu, dia kata. Saya kata, betul itu. Orang ada duit ni, dia kena fikir macam mana dia nak bagi duit ke orang. Banyak orang bila ada duit, dia kira nak simpan duit. Nikmat ni, saya peringat diri saya. Dapat langsung sujud syukur. Maka, la'azidannakum, aku tambah lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiaskan bagi manusia itu kecintaan kepada perempuan, wal banina, kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Demikian juga suka kepada harta benda yang bertimbun-timbun daripada emas dan perak. Wal khail musawwamati. Demikian juga suka kepada kuda-kuda yang terlatih. Wal an'am. Demikian juga suka kepada binatang-binatang ternakan. Wal harth. Demikian juga suka kepada ladang-ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah merupakan kesenangan ataupun mata benda hidup di muka dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sedangkan pada sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat tinggal, tempat kembali yang lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama lagi untuk kali pertama selepas daripada cuti kita yang sangat panjang, iaitu setelah mana kita menempuh ujian PKP. Harap-harap insya-Allah ujian yang Allah timpakan kepada kita ni tidak menjadi asbab untuk kita berenggang daripada malih ilmu dan rumah Allah, insya-Allah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala nak bawa kita kepada merenung satu ayat dalam Al-Quran sebagai satu peringatan pada kita. Allah sebut Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia ni Allah bagi keinginan kepada wanita, nak kepada anak-anak, suka kepada harta benda yang banyak, yang terdiri daripada emas dan perak. Begitu juga suka pada kenderaan yang hebat, disebut dengan wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang terlatih. Demikian juga manusia Tuhan bagi suka kepada al-an'am, iaitu binatang-binatang ternakan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bagi manusia suka kepada pemilikan, memiliki ladang-ladang, tempat bertanam dan bercucuk tanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zalika mata'ul hayatid dunya." Semua yang disebutkan tadi ialah merupakan
mata benda dunia. Allah sebut, sedangkan pada sisi dia ada yang lebih baik daripada semua itu. Ayat yang kita baca ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah sebut tentang realiti hidup kita di atas muka dunia. Di dunia ni, yang Allah sebutkan tadi ialah semua perkara yang kita suka, kalau kita ada. Yang pertama sekali Allah sebut tentang manusia suka kepada wanita, suka kepada perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allah sebut rankingnya manusia selepas dia suka kepada perempuan, mana nak berkahwin, lepas tu dia suka nak beranak pinak. Selepas daripada tu, yang ketiganya, selepas isteri dah ada, anak-anak dah ada, dia nak berduit pula, nak berharta pula. Kemudian lepas ada harta, dia nak ada kenderaan pula. Kenderaan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selagi mana dia ada kemampuan, dia akan meningkatkan kualiti kenderaan dia. Mula-mula pakai kereta sederhana aja, lepas tu ada duit sikit, beli kereta mahal sikit. Jadi bila ada duit lagi, mahal lagi dia beli. Kemudian bila dah ada kelengkapan itu, dia nak pula yang lebih daripada tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sini Allah sebut wala an'am, memiliki binatang-binatang ternakan. Begitu juga lepas tu, dia nak lagi menambahkan kekuatan kekayaan dia, iaitu dia nak pula miliki ladang-ladang. Jadi bila mana dah memiliki semua tu, sebenarnya dia dah miliki segala-gala harta ataupun segala-gala dunia yang dia nak miliki. Lebih pada itu tak ada lah. Jadi tuan-tuan, Allah kata semua itu ialah mata'ul hayatid dunia. Semua itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah merupakan mata, kesedapan, kesenangan hidup di atas muka dunia. Maknanya kalau ada semua ni, maka seorang tu sudah dikira memiliki keselesaan hidup. Dia sudah memiliki kesuksesan hidup atas muka dunia. Lepas Allah subhanahu wa ta'ala sebut semua tu, Allah kata, Allah sebut, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah kata, sedangkan pada sisi Allah ada lebih baik pada semua itu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni alhamdulillah berada pada muka surat 73. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam tajuknya qanaah, berpada dengan apa yang ada. Hidup ni tuan-tuan, dalam hidup di dunia ni, Allah suruh kita mempersiapkan untuk mendapatkan yang di sisi dia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi pasal apa Tuhan sebut manusia, pasal apa manusia dihiaskan suka pada wanita, suka pada anak-anak, suka pada harta benda, suka kepada kenderaan yang elok-elok, suka kepada tanaman, suka kepada ternakan dan sebagainya. Pasal apa Tuhan bagi hak ni keseronokan, kesukaan di hati manusia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan mencipta semua ni bukan Tuhan suruh kejar hak ni. Tuhan jadikan semua ni sebagai ujian pada kita. Tu nak kita kena faham. Kadang-kadang orang salah faham. Allah subhanahu wa ta'ala, dia salah faham terhadap penciptaan Tuhan di sekeliling dia. Sebenar Tuhan jadikan dunia ni sebab Tuhan nak suruh kita cari akhirat dalam dunia. Berpandukan ayat yang Tuhan sebut, wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah kata, carilah apa yang Allah bagi kepada engkau, perkara akhirat.
Di dunia ni ada banyak perkara akhirat. Wabtaghi fima atakallahu dal akhirah. Di dunia ni banyak perkara-perkara yang namanya akhirat. Cari akhirat di dunia. Cari akhirat di dunia. Bila mana manusia dah cari akhirat di muka dunia, dalam bracket Allah sebut wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa habuan kamu di dunia. Kalau ada habuan, ambillah, kata Allah. Tapi ada manusia salah faham. Dia ambil hak yang kedua tu. Jangan lupa habuan kamu di dunia. Sedangkan Tuhan suruh cari akhirat dulu. Barulah Tuhan suruh cari dunia. Sebenarnya macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya macam ni. Perkara dunia ni, contoh misal kita kata projek yang orang duk ligan tender tu. Tender ni dia bukan ratus-ratus ribu, kadang-kadang pi juta-juta. Tuan-tuan, bila mana seorang ni dia nak dapatkan satu projek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, projek tu dunia lah. Tapi carilah akhirat dalam projek tu. Bila dia dapat projek tu, dia nak buat apa? Untuk dia nak menterjemahkan bagi jadi akhirat. Itu benda dia. Banyak orang, subhanallah, dia ambil wala tansa nasibaka minad dunya. Projek tu diterjemahkan jadi dunia semuanya. Akhirnya dunia ni dia ibarat seperti ulang. Kata ulama, ad-dunya layyinun lamsuha qatilun samuha. Dunia ni lembut, menyentuhnya lembut, tapi membunuh racunnya. Itu kata ulama. Akhirnya bila dia ambil dunia, dia mula tinggal akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak orang yang memiliki kekayaan, dia tak mampu nak menghadapi ujian kaya tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, dia tenggelam dan karam dalam dunia. Banyak orang ada duit melalaikan dia. Banyak orang yang menghimpunkan harta sampai dia mati. Akhirnya akhirat dia tak ada nak tukar jadi akhirat. Sehingga kan Allah sebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu oleh takatsur. Apa makna takatsur? Takatsur maknanya menghimpun, memperbanyakkan harta. Jadi dunia ni subhanallah, bila mana seseorang dia nak menghimpunkan dunia, sebenarnya tak akan cukup. Seperti Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manusia ni kalau ada satu lembah daripada emas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak lagi satu lembah lagi yang macam tu juga. Maknanya dunia ni kalau kita kejar tidak akan cukup. Dia umpama seperti orang yang dahaga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia minum air laut. Jadi mana nak hilang dahaga? Jadi sebab itu hanya orang yang akan merasa cukup dengan dunianya ialah orang yang mencari akhiratnya di dalam dunianya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dengan mana yang lain, dunia jangan kejar akhirat. Bila kita kejar akhirat, dunia kita akan dapat. Tapi orang yang mengejar dunia, sampai bila pun dia tak akan cukup dengan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu para ulama memisalkan macam ni. Dunia ni kalau siapa nak, letak akhirat di depan. Jadikan akhirat matlamat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dia tak kejar dunia, dia kejar akhirat, dunia ni terengkeh sekali, tersadung sekali dunia tu bersama dengan dia. Sebab itu siapa yang dapat akhirat, dunia boleh saja, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau dia mengejar dunia, seperti mana orang yang kejar bayang-bayang. Bayang-bayang kita ni, bila mana kita kejar dia, sampai bila pun kita tak akan dapat. Bila kita akan dapat? Bila dunia itu akan duduk di bawah tapak kaki kita? Bila mana kita berhenti kejar dia. Bayang-bayang akan berhenti duduk di bawah tapak kaki kita. Itu pedoman hidup di muka dunia. Sebab itu orang yang cukup dengan apa yang ada, maka dialah orang kaya. Maka sebab Nabi kata, al-ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya, kaya jiwa. Cukup apa yang ada. Kalau tak cukup dengan apa yang ada, tu bukan kaya. Sekalipun orang declare, tu millionaire, tu jutawan tu. Sebenarnya dia miskin sebab dia nak lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Himpun kereta. Lepas biji beli, sebiji beli. Sampai penuh di garaj tu kereta. Sallallahu alaihi Muhammad. Kereta-kereta tu macam used car lah pula. Dihimpun-himpun jadi lekeh balik. Dunia ni kalau kita ambil sesuai dengan kita, baru gaya. Kalau kita ambil lebih daripada kita, tak cantik lah. Macam baju. Pakai baju dan tuan-tuan, dia pakai tak jatuh bau, kita katakan. Ukuk elok, pakai antara tu cantik. Tapi kalau pakai, buat lebih, jatuh bau tangan lebih daripada jari ni, hak ni pun jadi meleweh. Orang tengok tak cantik. Tu dunia. Kalau kita ambil cukup-cukup, kalau kita perlu sebiji kereta, kita nak guna, isteri sebiji nak guna kereta, anak kita seorang, okey, memadak. Tapi kalau ambil lebih sampai 20 kereta-kereta, sampai garaj tu penuh kereta-kereta, bukan puluh, kadang-kadang pi ratus tengah-tengah raja. Bukan dia naik pun, dia himpun dia. Dia sedar tak dia akan ditanya depan Tuhan di akhirat esok. No? Kita baju lebih pun kita bimbang, Tuhan nak tanya. Macam mana kalau kereta tak guna? Kalau nak guna macam mana? Bagi kat tahfiz jual. Jual kereta bagi kat tahfiz. Guna. Kereta, kenderaan, pegang contoh. Kenderaan ke apa segala, kalau kita guna untuk akhirat, dia nama akhirat, tak nama dunia dah. Kita nak pergi kuliah, dia naik motor. Lepas tu, hujan, tak boleh pergi dengar kuliah, beli kereta. Bila mana kita beli semua ni, kita guna semua ni untuk akhirat kita, namanya akhirat tu. Allahumma salli ala sayyidina. Tak nama dunia, nama akhirat tu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Bahkan subhanallah, kalau kita nak guna hak tu, sakat tu kita guna, tak akan dihisap. Tapi kalau melebihi had, dijaga-jaga, tu kena hisap. Sebab tu kata Rasulullah, iyyaka wal fudul fa inna hisabahu yatul. Jaga-jaga benda-benda hak lebih, hisapnya panjang, kata Rasulullah. Jaga-jaga benda hak lebih-lebih. Fa inna hisabahu yatul, kerana hisapnya panjang. Cukuplah seseorang tu kalau tak dimasukkan dalam neraka untuk menyiksa dia, cukuplah sisaan depan Tuhan ialah berdiri lama di hadapan Allah. Cukuplah. Maka Allah mencipta semua ini sebab Tuhan nak suruh kita bersifat dengan sifat ahli akhirah. Tuhan bagi suka kepada perempuan, Tuhan bagi suka pada anak-anak, Tuhan bagi suka kepada harta benda, kenderaan, binatang ternakan, ladang-ladang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan bagi semua ni jadi kesukaan kita sebab Tuhan nak suruh kita berjaya melepasi ujian-ujian tu.
ada tadi saya dapat ilmu daripada satu orang hamba Allah. Orang ni sebenarnya dia mendapat kebaikan hidup dengan sebab guru dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu guru kami ajar kita, kalau kita mendapat apa-apa kebaikan dalam hidup, kita kena kata berkat guru saya. Berkat guru saya. Kita tak sangka nak boleh buat rumah, nak beli rumah. Kadang-kadang sampai melepasi ratus ribu, kadang-kadang pi juta rumah kita. Harga kereta dulu duk beli kereta, bayar bulan-bulan, masalah Sayyidina Muhammad 200, 300, 500 sebulan. Hari ni masalah Sayyidina Tuhan bagi, boleh miliki kereta bayar sampai 2,000, 3,000. Semua berkat guru. Masalah Sayyidina Muhammad. Dapat isteri yang solehah. Sebab tu isteri yang solehah ni Nabi kata ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Nabi kata dunia ni harta benda, sebaik-baik harta benda dunia ialah isteri yang solehah. Dapat isteri yang solehah. Saya jumpa satu orang perempuan. Kita ni kalau kita beli buah durian, selalu kita terkena. Dia kata elok, balik-balik semua mangkap. Keras semua. Sebab tu Cina dia beli buah durian, dia tak beli buah durian, dia beli ulas tu. Buah dalam Tupperware balik. Kita nak beli buah orang, kita orang selungguk RM10, 10 ringgit. Kita beli, selalu terkena. Akhirnya satu hari, orang rumah saya kata, jom kita pergi beli durian di dusun dia. Akhirnya pilah ke satu rumah tepi jalan. Saya kata, rumah tepi jalan dusun tak mana? Rupanya dusun durian belakang rumah dia. Bila sampai salah Sayyidina Muhammad, jadi kita pun kita kata nak beli durian. Hari tu hari Jumaat. Nak beli durian. Bila abang nak beli durian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata, ustaz pergi belakang rumah, pilah ambil. Malam selalunya jatuh banyak, kata dia, pergi ambil. Berapa biji saya nak ambil, ustaz ambil. Tak apalah. Bila dah himpun semua nak bayar. Dia kata, masuk dulu ustaz. Masuklah rumah dia. Saya pergi dengan rumah saya, masuk dalam rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian nak bayar ni, saya kata, masuk dalam rumah dulu. Sembang. Saya tanya, Allahumma salli ala, berapa harga? Dia kata, ustaz, hari ni hari Jumaat saya tak ambil duit. Hari ni hari Jumaat saya tak ambil duit. Saya kata, banyak saya nak ambil ni. Dah ustaz, hari Jumaat saya tak pernah ambil duit. Tuan-tuan, saya kata, tak ambil duit no, ya Allah, macam mana nak bawa balik ni? Ustaz, belakang rumah saya ni, pokok-pokok durian ni, suami saya tanam. Hari ni saya duk makan hasil jual durian ni ialah dengan sebab jasa suami saya. Hari ni saya tak ambil duit, pahala sedekah semua untuk suami saya. Ni dia panggil al-mar'atus salihah. Bukan dia khidmat pada suami ketika suami hidupnya. Ketika suami dah mati pun dia tak lupa pada suaminya untuk berbuat baik pada suami dia. Ni al-mar'atus salihah. Lepas tu keluar satu orang tua daripada dalam bilik. Saya kata, mak akak? Dia kata, mak mentua. Dia kata, mak mentua. Dia kata, tak, dia kata, mak saya ni rumah sebelah ni. Rumah sebelah tu rumah mak dia, mak mentua dia. Malam-malam mak mentua mati tidur rumah dia. Salah. Dia kata, duk jaga mak ni, mak mentua ni. Allah akbar tuan-tuan. Nak jaga mak sendiri pun susah, ni nak jaga mak mentua. Pasal apa dia jaga mak mentua dia? Sebab mak mentua tu mak suami dia. Jadi dia jaga mak mentua sebagai amanah kepada suami dia hari itu. Ni perempuan yang baik. Subhanallah. Maka tuan-tuan, subhanallah, ni dipanggil wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik
harta benda dunia ialah perempuan yang salihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dapatlah isteri yang salihah. Dapat isteri yang soleh, kita kena kata berkat guru saya. Tadi saya jumpa satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang bagi saya satu pengajaran. Hamba Allah ni, subhanallah, kira pada saya ni orang berduit lah. No? Soalan. Sebab dia manager satu masalah sena, satu manager lah di satu syarikat di KL ni, Ala Sina Muhammad. Bila sembang, rupanya dia keluaran pondok, ngaji pondok. Pernah duduk ngaji di Mekah 8 tahun. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umur dah menjelang hampir 70 tahun. Orang berduit, orang kaya. Dia kata, Ustaz, saya tak mau dah semua ni, Ustaz, semua nak bagilah ke orang. Dia mai lagi projek. Ni nak jumpa dengan orang tu, dengan menteri tu, dengan menteri ni. Tak mau dah, dia mai lagi projek. Dia kata, dunia ni betul lah, Ustaz. Tak mau dia mai, betul tuan-tuan. Dia kata, saya ni 68 tahun, Ustaz. Saya tak mau dah. Dia mai, Ustaz. Ujian sungguh kat saya, dia kata. Ujian pula. Kalau kita, alhamdulillah lah kan. Dia kata, ujian sungguh kat saya, Ustaz. Saya takut, Ustaz ni. Saya takut. Dunia ni saya takut. Jadi, orang yang takut dunia sebab dia kenal dunia. Orang yang tak takut dunia mai sebab dia tak kenal dunia. Dunia ni cukuplah kita beli kasut baru pun takut dah nak masuk masjid. No? Beli kasut mahal pula. Nak masuk masjid, fikir dah 3 kali. Nak pergi masjid, tak pergi masjid. Bila semayang tu teringat, kasut aku ni. Kasut je, bukan hal lain lagi. Satu masa tu pengalaman saya waktu mengaji. Saya tak pernah beli kasut mahal-mahal, tapi kali tu terbeli mahal. Tak mahal sangat pun, 120 ya. Tak mahal sangat pun. Nak masuk masjid. Di Mesir ni, dia tempat tak kasut dalam masjid. Di Malaysia hampir-hampir kita tak jumpa kasut ada ke tempat kasut orang tak dalam masjid. Semua kasut di Malaysia tak luar. Orang Malaysia tawakal tinggi. Akhirnya subhanallah, bila buat kasut dalam masjid ni, sebenarnya masalah saya nak orang Arab Mesir ni depa ada tujuan juga. Bila kasut masuk masjid, bahkan tak depan kita, sembahyang kita khusyuk. Kalau kasut di luar sana, seorang ambil apa kasut aku. Dia menyebabkan kita tak khusyuk pula kadang-kadang. Hari itu saya masuk masjid, bawa masuk dalam masjid. Kasut baru beli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk masjid tu, saya tengok macam satu orang Arab tu, dia dalam masjid dia tengok saya buat kasut. Dia macam dia tengok saya. Bila dia tengok saya macam tu, saya kata, nak ambil kasut aku apa? Dia berasa tu. Lepas tu kasut tu, subhanallah, sayyidina Muhammad, sepatutnya saya tak depan saya. Tapi saya masuk masjid, saya tak di belakang tu. Saya sembahyang di depan ni. Tuan-tuan, sembahyang tahiyat masjid ya. Bukan lama sangat pun. Sahadat Sayyidina Muhammad. Sembahyang kat takbir tu tak khusyuk. Dia tengok aku tu nak ambil kasut aku apa. Dia berasa. Sahadat Sayyidina Muhammad. Sembahyang tuan. Habis sembahyang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik tengok kasut lalu, tak ada dah. Tu. Tak ada dah, betul dah dia ambil kasut aku. Tuan-tuan, tu baru kasut ya. Satu masa satu orang ulama, anak murid satu orang ulama, dia bangun qiyamul lail. Dia bangkit malam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia rasa tak sedap mayang malam tu.
dia tak sedap munajat dengan Tuhan. Bila tak sedap dia bermunajat dengan Allah, dia kata, esok aku nak jumpa Tok Guru, nak tanya pasal apa malam ni tak sedap ni, tak semangat malam ni. Siang esok dia nak pergi jumpa Tok Guru. Sebelum daripada dia pergi jumpa tu, Iblis pergi jumpa Tok Guru dulu. Iblis kata, satgi nak murid hang Tok Guru, nak jumpa hang. Semalam dia sembahyang tak khusyuk, sembahyang dia tak sedap, sembahyang malam. Dia nak main tanya pendapat hang, macam mana ni, macam ni masalah Sayyidina Muhammad. Dan masalah Sayyidina Muhammad, dia mesti menyalahkan aku tak sedap sembahyang ni, mesti Iblis ni. Sungguh jumpa Tok Guru, masalah Sayyidina Muhammad, Tok Guru semalam sembahyang tak sedap. Pasal apa Tok Guru? Saya tak kenal tak mana lah. Nyebab Iblis boleh masuk menyerap main ni. Dia salah Iblis. Kata Tok Guru, betul Iblis malam kata macam tu. Akhirnya Tok Guru tanya, hang ada kod ambil apa-apa benda-benda dunia ni? Dia kata, tak ada Tok Guru, tak ada. Ada, kata Tok Guru, ambil apa-apa ni. Cuba hang fikir Ustaz. Hang renung Ustaz. Allah, Tok Guru, betul dulu. Saya pinjam jarum kawan. Baju saya koyak. Nak jahit, pinjam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jarum kawan. Tapi dia punya sibuk mengaji sampai tak ada lagi nak jahit baju. Kata Tok Guru, tu punca hang tak sedap malam sebab hang ambil dunia. Allahumma salli ala Sayyidina. Hantar dunia ni apa? Dunia ni bintus syaitan. Dunia lah anak perempuan syaitan. Bila hang ambil anak perempuan dia kacau hang. Tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Ni dunia ni, dia ialah merupakan ujian dan cubaan kepada kita. Jadi subhanallah, kalau kita nak ambil dunia, kita kena ada jawapan. Pasal apa aku ambil? Jawapan tu kena persiap depan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita ni nak jadi macam orang tadi, orang yang berduit macam tadi, dia kata, Ustaz, saya ni nak pujilah Ustaz Ebik Liu, dia kata. Saya kata, macam ni. Betul tu, soalan senang. Orang ada duit ni, dia kena fikir macam mana dia nak bagi duit ke orang. Banyak orang bila ada duit, dia kira nak simpan duit. Kalau dia ni reti hakikat dunia ni, dia bila mana Tuhan bagi dunia transit kat dia, bukan Tuhan suruh simpan kat dia, Tuhan suruh kongsi dunia dengan orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi barulah dia relate dengan ayat yang kita baca ni. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yang di sisi Allah itu ada yang lebih baik. Manakala hendak yang lebih baik, hang kena bagi hak ni kat orang. Bagi ni sebelum mati. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang mati pada kamu. Jangan tunggu mati baru nak bagi. Pemberian yang kita bagi suatu mana kita hidup lebih baik daripada kita bagi lepas kita mati. Ada orang kata macam ni saya nak guna dulu, nanti saya mati, ambil. Jadi bagi lepas mati tak seperti bagi sebelum mati. Bagi lepas mati kita tak mau dah, tak boleh nak guna apa dah. Bagi sebelum mati kita nak guna lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak guna lagi. Bila kita bagi hak kita nak guna, ni kredit ialah merupakan satu kredit yang besar yang telah kita bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah kata semua ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah merupakan harta benda dunia. Dunia ni, pasal apa nama dunia? Dunia ni nama dia dunia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab dia sat. Orang Kedah kata sat. Sat ni makna sebentar, tak lama.
Dunia ni sat je, tak lama. Allahumma salli ala. Tak lama dunia ni, nikmat yang kita dapat, kita rasa nikmatnya sat je. Bagi contoh, kita makan. Bila kita makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedapnya ketika mana? Dalam mulut je. Bila kita telan, habislah sedap tu. Demikian juga harta dunia ni, dunia passion ni. Selagi mana belum dapat, Allah nak lah. No? Selagi belum dapat, nak dunia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapat, pakai tak ada sekali lah, jemur lah. Tu passion dunia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasal sebab dia tabiat macam tu dunia. Tak dapat nak bila dah dapat, tak besar dah. Hal ni yang menyebabkan jadi ujian kepada orang yang memperolehi dunia. Macam tu kah sepatutnya kita dengan dunia? Bukan. Dunia bila Tuhan bagi, dia nikmat Tuhan pada kita. Kalau tu nikmat, apa tindakan kita? Tindakan kita ialah mensyukuri nikmat yang Tuhan bagi pada kita. Nikmat ni bila mana kita dapat, kita bersyukur. Berarti nikmat itu sempurna. Kalau kita dapat nikmat, kita tak mensyukuri, berarti nikmat itu akan habis. Seperti mana yang Allah sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan kata, kalau kamu bersyukur, aku tambahkan lagi nikmat aku kepada kamu. Tapi kalau kamu kufur, kata Allah, inna azabi lasyadid. Kata Allah, azab aku tersangatlah perit sisaannya. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita memperolehi nikmat, kita kena bersyukur. Saya rasa lah mungkin, tuan-tuan, COVID ni dia mai balik sebab banyak orang terlupa balik kat Tuhan. Rasa-rasa orang terlupa balik pada Allah. Manusia ni dia cepat lupa. Kalau mai baliklah naik 3 angka, mai balik PKP jadi apa negara kita agak-agak. Ni bila mana dia pulih ekonomi balik, duk naik balik ni. Bila tutup balik, tumbang negara kita. Habis. Na'udzubillahi min zalik. Maknanya Tuhan nak ajak kita jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Orang ni kadang-kadang dia tak pandai nak bersyukur. Bila orang buka balik masjid untuk main masjid balik, dia tak mudah nak main balik. Tak mudah nak main balik. Dia kata, payahlah pergi masjid lah, ni nak kena buh emas pula, nak tulis nama pula. Oh, payah, kata dia. Lepas tu dia kata, Musa Sayyidina Muhammad, nantilah bila rapat, boleh rapat balik esok. Lah, dia duduk berjarak. Nantilah esok rapat balik, main masjid balik. Saya nak tanya lah, orang kata macam ni, jamin kan sampai nak rapat esok, umur boleh sampai ke saat tu? Kalau jamin tak apa. Siapa boleh bagi jaminan umur dia boleh sampai balik lepas PKP, kita boleh main masjid macam biasa balik? Kot kita tak ada dah kot masa nak rapat mayang ni. No? Takut kalau kita ni, kalau silap hari bulan, minta Allah tolong kita lah, tak sampai ke tahap tu. Kita ni selama-lama tu bayang jarak-jarak macam ni. Tapi harap tak sampai ke tahap tu lah, insya-Allah. Pakat-pakat doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu saya kata tadi. Mudah-mudahan PKP ni tak jadi hijab untuk kita dekat dengan malih ilmu dan rumah dia. Harap-harap, insya-Allah. Tuan-tuan, maknanya
Apa-apa situasi kita, kita kena melahirkan rasa syukur terhadap apa yang Tuhan bagi. Saya nak tanya, contohlah hari tu ni boleh buka balik lah. Bila buka balik daripada taklif mai masjid, boleh mai balik, Allahumma salli ala sayyidina, mai masjid balik tu berapa orang yang sujud syukur? No? Masuk masjid balik tu berapa orang yang sujud syukur? Saya ingat tak tahulah. No? Tak ada apa. Tu makna apa? Tu yang Tuhan kata syukur ni susah. Sikit je orang yang boleh bersyukur ni. Tu Tuhan kata wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur, kata Allah. Sikit sangat. Hari tu nak keluar pergi pekan pun susah, keluar pergi beli, tak boleh pergi dengan bini, susah oh. Barang-barang beli ni, tu orang duk tunjuk dalam WhatsApp tu. Orang ambil gambar, ayah-ayah beli ni semua pakai tengok handset. Pasal tak kerti beli. Kena bini mai sekali, apa payahlah nak beli ni. Berapa lama kita beli? Kita pakai keluar beli seorang-seorang. Lama tak kan? Soalan Sayyidina Muhammad. Nak kereta pun seorang. Allah, susah nak kereta seorang. Lepas tu dia turun sikit. Soalan Sayyidina, boleh nak kereta ada orang dengan isteri. Mana kita dah bernikmat. Waktu tu sujud syukur tak? Saya ingat tak ada juga orang sujud syukur kot. No? Terlupa nak sujud syukur tu. Kalau kata alhamdulillah tu boleh tahan lagi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nikmat ni saya peringat diri saya. Dapat langsung sujud syukur. Maka la'azidannakum, aku tambah lagi. Ni nampak cara ni tak tambah ni, kurang lagi ni. Pasal apa? Sebab kita terlupa nak bersyukur kepada dia. Lepas tu masalah Sayyidina Ahmad nanti ni, kalau pulih baliklah apa ni COVID ni, pulih balik, dia turun. Apa ni, bilangan kes hari tu turun. Jadi ingatlah saya pesan, sujud syukur. Harap-harap insya-Allah dan kita syukur tu Allah cover umat Islam yang lain. Cover umat Islam yang lain. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab kadang-kadang ibadat kita buat ni dia bermanfaat untuk orang lain. Dah orang lain tak sampai ilmu, kita malam ni sampai ilmu. Jadi Allah pilih kita untuk cover umat Islam yang lain. Harap insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dunia Tuhan bagi sebab Tuhan nak suruh cari hak di sisi dia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada yang lebih baik, tempat tinggal yang lebih baik untuk kamu balik, untuk kamu mendapat kelebihan dan kesempurnaan hidup di sana, yaitu kehidupan yang kekal di alam akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.